من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Alhamdulillah, pada pagi ini moga-moga saja insya-Allah kita bangun dengan keinginan dan juga keazaman yang baru untuk mengatur kembali kan, kompas perjalanan kehidupan kita ni untuk menselarikan dia kan, align kan, mensejajarkan dia dengan Al-Quranul Karim, dan berdoa banyak-banyak supaya Allah SWT memahamkan kita kan, bagaimanakah untuk menjadikan Al-Quran Karim ini sejajar dengan kehidupan kita. Ini satu kurniaan Allah SWT kepada siapa yang merasai dan nampak kan, bagaimana Al-Quran ini dapat untuk disejajarkan kan, dengan kehidupan kita kan. Jadi Alhamdulillah, semalam kita telah bincang ayat blok 26 hingga 31 daripada surah Al-Muddathir kan. Allah SWT menjelaskan tentang saqar kan, sauslihi saqar. Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam neraka saqar kan. Saqar ni adalah salah satu daripada nama-nama neraka yang banyak kan. Ada disebut jahim ni yang menjahanamkan kan. Saqar ni kerana nak menekankan kesan daripada saqar ni ialah yang membakar kan, yang membakar dan menghanguskan kulit manusia ni kan. Ancaman Allah SWT ni kan, kepada mereka yang mengambil ringan kan, ayat-ayat Allah SWT, ancaman Rasulullah SAW tentang akan datangnya hari pembalasan Allah SWT ini. Dan latar belakang daripada apa yang kita sedang bincangkan ini adalah pemuka-pemuka Quraisy kan, yang sedang kan, berbincang hangat kan, bagaimana nak menghadapi wahyu Allah yang turun dan juga Rasul Allah kan. Nanti Allah SWT akan menjelaskan dalam surah ni juga kan, ayat yang selepas ni kita belum sampai lagi. Mereka ini amat takut kepada Rasul Allah SWT dan juga kepada wahyu Allah SWT kan, seperti takutnya mereka kepada singa kan. Ini adalah sikap yang juga boleh menjangkiti mereka-mereka yang mempunyai psikologi yang sama dengan para pemuka Quraisy ni kan. Jadi Allah SWT semalam kita sebut dalam ayat 30 Allah kata di atas syurga ni wa 'alaiha 19 ada 19 malaikat. 'Alaiha 19 ni
kalau kita terjemahkan, Allah sebut di atasnya ada 19 kan. 19 yang difahami ialah malaikat yang menjaga sakar ni kan, neraka ni kan. Tapi disebut di atasnya ada 19 ya, alaiha 19 kan. Yang juga kan, malaikat yang juga mempunyai kan, sifat yang sama macam neraka. Dibayangkan neraka ni, malaikat ni juga tidak ada rasa belas kasihan langsung kepada siapa yang masuk ke dalam neraka ni kan. Kerana hari akhirat ni bukan lagi tempat untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani hamba kan. Walaupun kita baca ada syafaat dan sebagainya, tapi segala-galanya telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia telah melalui tempoh percubaan ini, tempoh testing ni kan, dan dia akan sampai ke hari akhirat nanti untuk menerima hasil daripada apa yang dia telah susun dalam kehidupan dia, dan berdasarkan kepada penerimaan dia terhadap peringatan-peringatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk di dalam Al-Quranul Karim kan. Kalau dia gagal, maka dia akan menghadapi buahnya ataupun hasilnya di akhirat nanti tanpa ada rasa belas kasihan lagi kan. Itu satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan di dalam ayat-ayat yang amat menakutkan kan. Mungkin manusia kan, dengan psikologi yang sama macam pemuka-pemuka Quraisy ni menyangka ada lagi ruang kan, kesian belas Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan amat jelas kan di dalam description tentang neraka ni kan, sakar ni, dan juga malaikat yang menjaga neraka ni kan, tidak ada ruang langsung untuk mereka yang masuk ke dalamnya mendapat belas kasihan dan juga terlepas daripada akibat yang mereka sendiri telah sediakan untuk mereka di ketika mana mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari pembalasan kan. Satu perkara yang saya nak ulas sedikit lagi tentang semalam ada juga persoalan ataupun perbincangan kan, tentang ayat-ayat mutasyabihat kan. Mutasyabihat ni maksudnya ayat yang ada perbandingan, persamaan kan, disamakan kan. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ni adalah ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran yang kita baca semalam, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang wa ukhra mutasyabihat, yang selain daripada itu ada sedikit bilangannya, tak banyak kan, berbanding dengan ayat-ayat yang muhkamat. Yang muhkamat ni ayat yang menjadi pokok-pokok kepada isi Al-Quran kan, yang menjadi kandungan besar penting kepada Al-Quran ni, yang mesti dipegang dan diikuti kan, dilaksanakan dalam kehidupan, dijadikan panduan besar dalam hidup kan. Di samping tu ada ayat-ayat ni panggil ayat-ayat mutasyabihat ni, wa ukhra mutasyabihat. Persoalan ni, kenapa Allah SWT nak memasukkan dalam Al-Quran ni juga ayat-ayat yang macam ni? Kenapa tidak dikekalkan ayat yang muhkamat saja kan? Ayat-ayat yang menjadi petunjuk kan kepada manusia kan, yang menjadi ayat-ayat yang untuk dipegang, dilaksanakan. Ini adalah ayat-ayat muhkamat, Allah kata kan. Allah SWT sendiri menjawab kan, di dalam ayat yang kita baca semalam, ayat Ali Imran ayat 7 dan juga surah Al-Baqarah ayat 26 kan. Allah SWT menjadikan, ini juga yang dijelaskan ayat 31 yang kita akan baca ni, yang kita telah baca semalam. Saya akan lalu sekali lagi. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ayat-ayat mutasyabihat ini sebagai ujian kepada orang-orang yang, kepada manusia kan. Ada dua
bentuk dua kumpulan manusia yang akan berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Allah kata, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang di dalam hati dia ada penyakit, kan? Jadi kalau kita nak tahu ada penyakit dalam hati kita ni, kan, kalau dalam badan kita, kita boleh pergi cek, kan? Kita boleh cek dengan hospital, dengan klinik, pakai alat-alat dan sebagainya, kan? Tahu kita ada penyakit, ada testing, kan? Sama ada wabak, kena jangkitan ke dan sebagainya, kita boleh tahu, kan? Tapi untuk cek sama ada penyakit dalam hati ataupun tidak, dia memerlukan kepada testing kepada Al-Quran Al-Karim, kan? Dan Al-Quran provide ataupun disertakan dengan cara checking, testing, kan? Allah sebut, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, ada penyakit, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, kan? Mereka ni akan lebih condong untuk mengikuti, nak pergi cari ayat-ayat yang macam ni, kan? Ayat yang macam ni untuk dibaca, kan? Dan menjadi kesan yang positif kepada jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi orang yang ada penyakit ni, kan? Orang yang memang ada problem dalam hati dia ni, kan? Condong kepada kesesatan, right? Maka, kan, mereka akan mengikuti fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihan ni untuk, kan, ibtigha' al-fitnah, mendapatkan fitnah, kan? Terkenanya fitnah, kan? Wa ibtigha' at-ta'wili. Masalahnya ialah mereka baca ayat ni, memang Allah SWT letak dalam Al-Quran ayat-ayat macam ni, tapi mereka ni membaca ayat-ayat ni untuk mencari takwilnya. Wa ibtigha' at-ta'wili, kan? Cuba mencari apa makna benda ni, kan? Apa yang dikesankan. Sebenarnya Al-Quran Al-Karim ni Allah SWT turunkan ayat-ayat mutasyabihat ni bukan untuk kita fikirkan, kan, maksud dia, takwilnya, kan? Itu kena faham, kan? Tapi yang disuruh mencari takwil dengan jelas, apa, memahami maksud dia, berusaha tadabbur, kan? Ialah ayat-ayat yang muhkamat, kan? Ayat mutasyabihat ni macam contoh yang kita baca ni, wa 'alaiha 19, di atasnya ada 19, kan, malaikat penjaga ni, kan? Sebab ayat-ayat ni manusia mencari takwil tidak akan jumpa, kan? Tapi kenapa Allah letak ni? Allah letak ni supaya menguji mereka-mereka yang test, kan? Yang ada sakit, penyakit, problem dalam hati dia, kan? Sedangkan Allah kata, kan, wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah. Tidak ada siapa pun, walaupun syekh apa ke, syekh wali ke, orang panggil wali keramat ke apa, kan? Dia tidak akan tahu, kan? Tidak ada siapa yang tahu takwil tentang ayat-ayat ini secara pasti, kan? Macam mana dimaksud? Kenapa dia adakan 19? Macam mana dimaksudkan 19 ni, kan? Contoh, dulu ada orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Contohnya lah, kan? Satu ketika dulu ada orang yang kalau kita terkenal tentang kod 19 contohnya, kan? Sebab dia tengok ayat ni, dia cuba mencari takwil, kan? Jadi dia datang dengan satu penerangan bahawa kod 19 ni ialah kod rahsia yang tersimpan di dalam ayat-ayat Al-Quran ni, yang mana, kan, dia menjadi hujah bahawa ayat Al-Quran ni tidak berubah, kan? Sebab adalah formula dengan kira ayat, huruf dan sebagainya, surah apa kan dan sebagainya, akhirnya jadi kepada 19, kan? Rashad Khalifah, kan, kan? Dia di Arizona, saya masih ingat masa saya belajar dulu, kan? Jadi ada, ini orang yang mencari-cari takwil, kan? Dia cuba nak cari apa rahsia 19 ni, kan? Allah SWT tak suruh cari yang ni, kan? Yang ni diletak dalam Al-Quran untuk testing,
untuk menguji kan manusia kan. Orang yang ada penyakit, ada masalah ni, dia seronok nak pergi, dia condong kepada kan ibtigha al-fitnah kan, mencari takwil dia untuk jatuh dalam fitnah kan. Akhirnya dia keluarkan teori dia ni kan, yang mana ayat-ayat yang nampaknya tak boleh nak masuk dengan teori dia tu, dia kata telah ada perubahan dan sebagainya. Dia cuba ubah ayat tu untuk menjadikan dia sesuai dengan teori COVID-19 dan sebagainya kan. Ini adalah contoh orang-orang yang mencari-cari kan takwil untuk kan ibtigha al-fitnah kan. Jadi apa yang kita disuruh adalah kan, Allah kata warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang rasikhuna fil ilm kan, yang mantap dalam ilmu dia, mendalam dalam ilmu dia kan, dia akan berkata kan, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina kan, kami beriman saja kepada dia kan, kepada ayat-ayat ni, semuanya ini adalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menambah lagi keimanan dia kan, bahawa ada sudut-sudut yang manusia tak mampu nak memahami dia lagi kan. Ini adalah alam ghaib yang Allah SWT jadikan di luar daripada cerita tentang apa yang fikiran manusia ni, minda manusia ni tak mampu untuk sampai kepada maksud ini. Walaupun Allah SWT jelaskan kan, tapi kita tak akan mampu untuk memahaminya. Jadi ayat-ayat macam ni kan, ada orang kata kan, ada pendapat kan yang mengatakan ayat-ayat mutasyabihat ni adalah ayat-ayat yang tidak jelas kan maknanya di dalam Al-Quran, tidak jelas ayatnya di dalam Al-Quranul Karim kan. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada ayat Al-Quran ni yang tidak jelas kan, sebab dia dijelaskan, Allah sebutkan dia adalah diturunkan dalam bahasa Arab yang kan, yang jelas, mubin kan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala lah yang Maha bijaksana kan, menjelaskan segala-galanya dengan sejelas-jelasnya kan dalam Al-Quran Karim. Ini adalah mukjizat kan. Cuma ayat-ayat yang menceritakan perkara yang manusia tak boleh nak faham kan, kerana dia di luar daripada skop kefahaman dan juga batas ilmu manusia ni, apa yang manusia boleh tahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dia dengan bahasa yang jelas, tapi menggunakan bandingan yang difahami oleh manusia kan. Macam ni disebut 19. Hakikat 19 ni sebenarnya kita tak tahu pun kan, macam mana yang dia dimaksudkan 19 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Jadi orang-orang yang mendalam ilmu ni dalam masalah ni kan, rasikhuna fil ilm, dia hanya akan terima ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Allah kata 19 seperti mana yang Allah sendiri memahami dia kan. Kalau Allah kata kan, summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy kan, dalam surah Al-Baqarah kan, summastawa 'alal 'arsy, maka bagi kita kata ini adalah kan, orang yang beriman ni, Allah kata beriman, kami beramanna bihi kullun min 'indi rabbina, semuanya daripada Tuhan kami beriman kepada ayat itu seperti mana yang Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran. Ini adalah sikap orang-orang yang memahami dan mendalam ilmu dia, rasikhuna fil ilm kan. Dan wama yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada orang yang dapat yadhakkaru, mengambil pelajaran, mengambil ingatan daripada ini, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang al-albab ni kan, berfikir, orang yang ada akal dia kan, orang yang menggunakan akal dia untuk menganalisa, memikirkan kan perkara-perkara yang betul ni. Sebab nanti di hujung surah ni Allah akan sebut tentang orang-orang yang kebiasaan, kesukaan hidup dia hanya untuk fikir benda-benda yang pragmatik gitu kan, benda-benda yang ataupun
benda-benda yang dia seronok saja kan. Nanti kita akan jumpa di hujung surah ni Allah sebut kan. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ni bukan kerana tidak jelasnya ungkapan dia kan, seperti mana setengah orang faham macam tu kan, tapi adalah kerana dia adalah menceritakan perkara yang tidak ada dalam skop pemikiran manusia. Jadi Allah SWT menggunakan perkataan yang manusia faham kan. Allah kata kan, wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha. Setiap kali mereka, orang yang masuk syurga ni, setiap kali mereka mendapat rezeki, kullama ruziqu min thamarah, daripada buah-buahan kan, dia akan kata kan, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna. Kami telah, ini Allah SWT pernah bagi pada kami ni kan, pernah rezekikan kepada kami, ruziqna min qabl. Tapi wa utubihi mutasyabiha kan, yang Allah kata nama dia saja yang sama sebenarnya, tapi dia tidak sama kan. Satu pendapat yang kata setengah-setengah buah-buahan yang Allah bagi dalam syurga ni, buah pisang ke kan, nampak macam nama dia sama kan. Ini pernah dah kami rasa di dunia dulu, tapi Allah kata nama dia je sama, tapi hakikat dia tidak sama. Sebab ini adalah mutasyabihat kan. Nama dia buah, tapi buah itu adalah amat berbeza dengan apa yang pernah manusia kan boleh bayangkan dengan fikiran ni kan. Sebab Allah sebut kan, akhirat ni, syurga ni, la sami'un, la dan tidak dapat tidak pernah dilihat oleh mata manusia kan. La ainun ra'at kan, la ainun ra'at wala sami'un uzun kan, sami'a uzun kan, dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia kan, wala khatara qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia kan. Ini adalah hakikat perkara yang dijelaskan oleh ayat-ayat yang mutasyabihat ni. Sebab itulah dinamakan ayat mutasyabihat. Kenapa Allah meletakkan ini dalam Al-Quran? Ini yang kita kan, wa ma ja'alna ashaban nar, ayat 31 kan, illa malaikah, dan yang kami jadikan penjaga neraka ni hanya daripada malaikat saja. Malaikat ni kan, sebab mereka duk kata kan, para pemuka Quraisy ni berkata, kalaulah ada 19 je dalam neraka ni, yang jaga neraka ni, mudah saja kita boleh kalahkan mereka kan. Saya seorang saja, ada seorang yang kata macam tu kan di antara pemuka ni, aku seorang saja sudah cukup untuk menewaskan sebahagian daripada mereka, bawa seorang lagi kawan aku ni, habislah kan, kita tak ada apalah neraka ni kan. Tapi Allah kata yang menjaga neraka ni adalah malaikat, dia bukan biasa kan, dia bukan syaitan ke, dia bukan jin ke, dia malaikat, dia bukan manusia kan. Pada fikiran kamu membayangkan dia sama dengan apa yang kamu terlintas dalam fikiran kamu dan juga terlintas di hati kamu. Tapi kan, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah, neraka ni tak dijadikan kecuali daripada malaikat kan. Dan memang standard kami menjadikan malaikat ni penjaga kan, kepada semua urusan Allah SWT ni, malaikatlah yang akan melaksanakan urusan ni kan. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, dan kami tidak menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cubaan. Iddah dia, iddatahum, bilangan mereka ni, adat kan, kecuali sebagai cubaan bagi orang-orang yang kafir ini kan. Seperti kita kata, ayat mutasyabihat ni adalah sebagai cubaan kepada orang-orang yang kafir. Dan apa lagi kegunaannya? Agar orang yang diberi kitab menjadi yakin, dan agar orang yang beriman bertambah iman dia kan? Itu sebab yang kedua kan. Satu, Allah kata menjadi cubaan bagi orang kafir ni. Kita dah sebut tadi kan, orang yang ada masalah dalam hati dia kan? Maka dia macam mana boleh menjadi cubaan bagi dia kan? Satu, dengan Allah sebut tadi kan, mereka cuba-cuba nak mentakwil dia, mencari-cari takwil dia. Sedangkan ayat mutasyabihat ni bukan untuk dicari takwil dia, kecuali untuk difahami bahawa dia adalah kan,
ujian Allah Subhanahu taala kan kepada orang-orang yang satu orang yang ada masalah dalam hati dia, dan agar orang yang diberi kitab, ahlul kitab ni ialah orang yang telah diberi kitab terdahulu, Bani Israel kan. Mereka telah diberi kitab Taurat, kitab Injil, Zabur kepada Nabi Daud kan. Ini adalah antara bangsa ataupun kaum yang Bani Israel ni, keturunan Israel ni, yang antara paling banyak diturunkan kitab-kitab kepada mereka kan. Yang ada diturunkan kepada umat yang terakhir yang mewarisi kepimpinan agama ni, Islam kan? Bani Ismail kan? Rasulullah SAW ni satu saja kitab kan. Lepas tu mereka dipanggil ahlul kitab, orang yang terdahulu ni kan. Jadi Allah kata salah satu sebab dia lagi ialah supaya ahli kitab ni menjadi yakin, kerana apa yang Allah sebut ni ada dalam kitab mereka juga kan. Sekarang ni tak tahulah, kalau kita tanya mereka ada ke tidak, mungkin tak ada, mungkin ada pergi cek kan, tapi tidak disebut rujukan ni dalam, saya tak jumpa lagi kan. Tapi kalau Allah SWT sebut, memang ada dalam kitab mereka tentang masalah ni, iddatihim kan, bilangan malaikat ni. Jadi bila Allah SWT sebut dalam Quran ni, ini menambah keyakinan ahlul kitab ni kan, supaya mereka ini kan akhirnya akan menerima Rasulullah SAW dan juga Al-Quranul Karim kan, bahawa ini datang daripada Allah. Tidak ada siapa yang tahu apa yang ada kandungan di dalam kitab ni, dalam kitab mereka ni, termasuklah Rasulullah SAW, kecuali apabila Allah SWT menjelaskan kan. Jadi ini adalah satu supaya menjadi keyakinan kepada kan, orang yang diberi kitab kan. Liyastayqinal ladzina utul kitab kan. Sebab liyastayqin ini dia daripada perkataan yakin kan, supaya menambah keyakinan mereka kan. Sebab yakin ni ialah perkara yang datang hanya dengan bukti kan. Iman lain kan, tapi yakin ni datang hanya dengan bukti saja kan. Iman mungkin kita boleh beriman tanpa bukti yang nampak, tapi bukti bila saja Allah SWT nak ceritakan tentang perkara yang ada bukti nyata dia kan, maka Allah SWT sebut istilah yakin kan, kerana ini bukti yang jelas kan. Jadi salah satu sebab dia adalah supaya ahli kitab ini menjadi yakin, kerana ada dalam kitab mereka kan, dan juga agar orang yang beriman bertambah iman dia kan. Kerana Allah SWT, memang kita sebut salah satu sebab dia adalah apabila melihat kan, perkara-perkara ini menyebabkan orang-orang yang ada masalah, yang kufur ni makin jadi merapu kan, makin jadi melalut kan, kita kata kan. Mereka cuba untuk menolak dia, tapi mereka tak dapat nak menolak dia kan. Inilah yang berlaku kepada para pemuka Arab ni, pemuka Quraisy ni. Mereka telah menghantar 3 orang kan untuk jumpa dengan Rasulullah SAW. Salah satu dia Al-Walid bin Mughirah ni kan. Ada pendapat yang katakan ayat yang kita telah baca sebelum ni adalah tentang Al-Walid bin Mughirah ni kan. Anak dia Khalid Al-Walid kan. Salah seorang anak dia masuk Islam, tapi dia tidak kan. Dia ni kan, dia ni adalah orang yang pakar tentang balaghah Arab ni kan, dan juga tentang syair. Dia memang orang yang pakar dalam bahasa ni. Tapi bila jumpa dengan Rasulullah SAW ni kan, dia kembali kepada Quraisy ni, sebab mereka nak menetapkan apakah yang kita nak tuduh kepada Muhammad ni kan. 3 yang pertama kan, iaitu kata dia ni orang yang berbohong, kadzib kan, dia ni tipu je kan, Al-Quran ni bukan betul. Yang kedua kan, mereka kata dia ni adalah ahli syair kan, orang yang ahli bahasa syair kan. Yang ketiga dia berkata dia ni adalah orang yang kena sihir kan, disihir jin masuk dalam diri dia sehingga dia boleh cakap benda-benda yang merepek ni kan.
Sebab orang yang kena rasuk jin ni kadang-kadang dia boleh cakap bahasa asing yang tidak dia tak tahu pun kalau bahasa biasa kan. Jadi ketiga-tiga ni kan, bila balik Al-Walid ni salah seorang dia kan? Salah seorang lagi Suhail bin Amr kata Islam kan. Ada seorang lagi kan. Yang tiga-tiga ni adalah orang yang eloquent kan, orang yang pandai. Bila jumpa Rasulullah SAW balik, Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran kan? Sehingga Al-Walid ni bila ditanya balik, dia kata, aku tak, kalau nak kata dia pembohong tak boleh, sebab apa yang dia sebut itu bukan ayat orang yang bohong kan. Kemudian nak kata dia, kalau kita gunakan tuduhan-tuduhan ni, dia tidak akan dapat mempengaruhi umum kan, public. Jadi kita kena cari satu tuduhan yang lain kan. Kalau nak kata dia kena sihir, tak, sebab dia masih lagi cakap benda-benda yang betul kan. Dia tidak macam orang yang kena sihir kan. Kalau kata dia orang yang ahli syair, ini dia bukannya ahli syair, dia membaca pun tak boleh kan sebelum itu kan. Kemudian dia juga tidak bercakap satu syair yang biasa kita dengar daripada ahli-ahli balaghah Arab dan sebagainya kan. Jadi apakah tuduhan yang, sebab itu bila orang-orang kafir ni balik mereka tak dapat nak menjelaskan apa-apa lagi kan tentang apa yang mereka dengar ni, kecuali akhirnya Al-Walid ni kata satu saja kan. Kita boleh gunakan tuduhan bahawa dia adalah ahli sihir, dia boleh buat magic kan. Dia bukan kena sihir, tapi dia adalah kan, ahli sihir sebab magic kan. Sebab apa yang dia buat ni ialah satu benda yang bukan manusia biasa boleh buat kan. Sebenarnya dia mengakui kan, dia mengakui bahawa ini datang daripada lain daripada manusia, daripada Allah lah, daripada Tuhan lah. Tapi kenapa mereka tak mau terima kan? Kalau kita tengok dalam sirah, anak dia mempersoalkan ayah dia, kenapa ayah tak mau terima kan. Tidak mau terima ini adalah daripada Allah SWT, sedangkan ayah dia sendiri mengatakan ini bukan daripada manusia kan. Ayah dia kata sebab anak dia mempersoalkan ayah dia, Khalid ni masuk Islam kemudian kan, lewat kan. Sedangkan ayah sendiri mengakui bahawa apa yang ayah sendiri dengar ini adalah bukan manusia biasa boleh buat kan. Tapi ayah dia kata, kerana kalau kita terima kan, orang semua akan sokong Muhammad kan. Jadi habislah semua orang akan lari kepada Muhammad. Publik ni, orang awam ni semua akan mengikuti Muhammad. So kita kena cari satu sebab itu mereka cuba nak pergi jumpa Rasulullah SAW ni, Al-Walid ni, dia cuba fikir macam mana cara dia nak meyakinkan kan. Bila dia datang balik nanti nak meyakinkan semua orang bahawa Muhammad ni adalah bahawa dia telah pergi dan datang dengan keputusan itu melalui pemikiran yang mendalam kan. Sebab itu kita baca kan, dia cuba dengan gaya muka dia kan, dengan membuktikan bahawa ini datang daripada pemikiran dia yang mendalam. Setelah dikaji, setelah difikirkan kan, dia perhatikan kan, dia dengan tunjuk muka, cara dia dah fikir dah macam mana nak cakap kan kepada bila dia balik kan, jumpa dengan Rasulullah ni, macam mana nak bagi tahu benda ni kan. Itu yang Allah SWT capture di dalam ayat yang kita baca semua ni kan. Jadi ini menjadikan orang yang beriman bertambah iman kan, supaya orang yang diberi kitab dan orang-orang yang mukmin ini tidak ragu-ragu lagi tentang kan, bertambah iman dan tidak ragu-ragu lagi kan. Wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun. Jadi dia ada fungsi dia kepada ahli kitab dan juga orang yang beriman ni kan. Orang Arab ni dia tak ada kitab kan. Dia bukan ahlul kitab, tapi
istilah yang digunakan untuk mereka ni adalah biasanya mereka sendiri panggil diri mereka sebagai ummi, kan. Ummi ni orang yang buta huruf, kan. Walaupun ada di antara mereka ni orang yang pakar dalam bahasa dan sebagainya, kan. Tapi umumnya ramai pada orang Arab ni ummiyun, kan. Salah satu makna daripada ummi ni adalah buta huruf lah, kan. Ada pendapat lain, kan, tak apa, tinggalkan. Kemudian orang-orang yang diberi kitab ni orang yang terdahulu, kan. Jadi orang yang diberi kitab ni bila turun saja ayat-ayat yang macam ni akan bertambah keimanan mereka, kan, tentang kitab Allah SWT. Waliyaqul alladhina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang kafir, wal kafirun, akan berkata, maza aradallahu bihadza mathala, apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan bilangan ni, ataupun dengan ayat-ayat mutasyabihat ni, kan. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Sebab yang seterusnya Allah kata, dengan cara inilah Allah SWT menjelaskan perbezaan, kan. Dengan cara ini Allah menyesatkan siapa yang dia hendak, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia hendak, kan. Ini adalah, kita kata semalam, adalah peraturan Allah SWT, kan. Peraturan Allah SWT dalam masalah sebab ayat-ayat yang macam ni Allah menjelaskan, Allah menyesatkan orang ke, Allah memberi hidayah kepada orang yang tertentu ke, bukan bermakna, kan, Allah Subhanahu Wa Taala memilih orang untuk dia sesatkan, memilih orang untuk dia bagi petunjuk. Tapi ini adalah peraturan kaun, kan, dalam kaun ni, dalam alam sekeliling lah. Tapi ini adalah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam qanun, kan, kita katakan Allah SWT dalam bahawa siapa yang telah menolak, kan, berterusan, kan, sebab itu Allah SWT akan, kan, Allah kata khatamallahu ala qulubihim, Allah akan seal hati dia, kan, tutup ruang untuk dia, kan, mendapat petunjuk, kan. Kadzalika yudhillullahu man yasha, Allah sesatkan siapa yang dia hendak, wa yahdi man yasha, dan juga Allah SWT akan bagi petunjuk kepada siapa hendak, kan, berdasarkan kepada apa yang ada dalam diri seorang itu sendiri, kan. Jadi ini pilihan yang Allah bagi kepada manusia untuk menentukan jalan dia. Siapa yang telah sampai masa untuk ditutup peluang untuk dia ni, kan, Allah SWT akan, kerana benda-benda macam inilah, kan, peraturan-peraturan ini Allah SWT isytiharkan sampailah masa dia untuk dia di khatamallahu ala qulubihim. So Allah kata dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kafir ni, kan, nanti kita boleh bincang dalam surah maksud ni, kan, kafir ni dalam surah Al-Baqarah ni, sawa'un 'alaihim, sama saja kamu bagi peringatan kepada mereka ataupun kamu tak bagi peringatan kepada mereka, mereka tak akan beriman lagi dah, kan. Inilah yang berlaku, kan, macam Abu Lahab, kan. Abu Lahab ni Allah SWT telah turunkan, kan, tabbat yada abi lahabin wa tab, kan, celakalah Abu Lahab ni dan celakalah semua apa yang dia usahakan. Yada abi lahabin wa tab, tangan dia, kan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak guna lagi harta-harta yang dia ada, kan, maluhu wa ma kasab, dan juga semua usaha dia, kerja dia semua tak akan berguna lagi. Dan pasti, kan, saya selana ranzat lahab, dia akan pasti masuk dalam neraka. Betul, orang Quraisy sendiri persoalkan ni, dia kata, kan, kalaulah Abu Lahab ni pandai, dia kata, dia isytiharkan aku sokong Muhammad, kan, aku ikut Muhammad, maka ayat Al-Quran ni dibuktikan palsu, kan. Sebab Allah kata dia ni tak guna dah sekarang ni, dia pasti akan masuk neraka. Sebab Allah kata, mestinya ayat surah Al-Baqarah ni, kan, orang yang kafir yang menolak ni tak guna dah bagi peringatan mereka tidak akan beriman, kan. Dan akhirnya, kan, mereka ni adalah masuk neraka khalidina fiha abada, kan, kekal di dalam neraka selama-lamanya, kan. Jadi Allah kata dengan ujian-ujian yang testing yang macam inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan siapa yang dia hendak, kan, iaitu orang-orang yang memang mengisytiharkan penentangan dia dan tidak mahu ubah lagi diri dia, telah tetap dengan pendirian bahawa dia akan tetap menentang
kebenaran ini walaupun dia tahu itu kebenaran. Ini adalah yang Allah yudhillu bihi, yudhillullahu bihi man yasha. Kan Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki dengan ni, ujian ini, dan Allah bagi petunjuk kepada siapa yang dia hendak. Dan orang-orang yang dalam hati dia ada kebaikan, kan. Kalau dalam model Quraisy ni, kita tengok orang yang macam Umar Al-Khattab, kan. Umar Al-Khattab ni dia menentang bukan kerana dia menolak kebenaran ni, bukan kerana dia nak mengekalkan status quo dia dan sebagainya. Dia menentang kerana dia nampak bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni datang memecah belahkan kaum dia, kan, bawa ke perkara yang tak baik macam ni, kan. Tapi bila saja dia mengetahui kebenaran ni, dia terus terima, kan. Jadi dengan perkara macam inilah akhirnya Allah SWT akan bagi petunjuk kepada man yasha, yahdi man yasha, kan. Orang-orang yang ada kebaikan dalam hati dia ni, dia akan dibimbing kepada kebenaran, kan. Ini adalah Allah, macam mana Allah menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat yang Allah masukkan Al-Quran ni, ada peranan dia di sisi Allah SWT, kan. Kemudian Allah kata, wa ma ya'lamu junuda rabbik, kan. Tidak ada yang mengetahui tentang tentera Allah SWT ni kecuali diri dia sendiri, kan. Allah SWT jelaskan malaikat-malaikat Allah SWT semua ni yang telah ditentukan tugas-tugas tentu dia ni, siapa pun tak tahu peran, kan, kedudukan kemampuan mereka, kan, dan juga bagaimana Allah menggunakan mereka, kan. Jadi Allah yang menentukan peranan tertentu pada mana-mana makhluk Allah yang lain, kan. Sebab ini menjawab dakwaan setengah-setengah daripada kufar ni, pemuka Quraisy ni. Sekarang dia kata, kami pun tahu juga benda-benda yang gaib ni, kan. Allah jelaskan dia lebih tahu tentang kemampuan tentera-tentera ni, kan, yang dia gunakan untuk melaksanakan kehendak, kan. Kemudian Allah kata, illa, kan, wa ma ya'lamu junuda rabbik illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Tidak adalah, kan, hiya ni, wa ma hiya illa, hiya ni biasanya merujuk kepada penggunaan untuk feminin, kan, ataupun muannas, kan. Jadi dibincangkan dalam tafsir, apakah dia hiya ni, kan. Ada pendapat yang katakan hiya ni adalah sakar itu sendiri, kan. Tidaklah sakar ini dijadikan melainkan peringatan bagi manusia. Itu pendapat setengah-setengah tafsir, dia kata macam tu, kan. Ada juga yang kata tentang, kan, peringatan ni ialah Al-Quran, kan. Tidak lain Al-Quran ini hanyalah kecuali peringatan bagi manusia, kan. Ada juga yang katakan, kan, tidak lain ini wa ma hiya illa dzikra lil bashar, kan. Ini tidak lain adalah kecuali dia adalah peringatan bagi manusia, kan. Tentang ini merujuk kepada ayat-ayat tentang neraka yang menyebut tentang azab dia, kan. Semua yang diceritakan oleh Allah SWT ni adalah hiya ni, kan. Ayah ni adalah hiya, kan. Jadi pendapat yang diambil oleh tafsir ni Minasat Islam, dia kata ini merujuk kepada semua ayat-ayat yang Allah turunkan tentang menjelaskan tentang neraka ni, kan, adalah, kan, zikra lil bashar, adalah peringatan bagi manusia, kan. Supaya poin dia ialah supaya manusia mengambil ingat tentang benda ni dan merasa takut kepada Allah SWT dan tunduk kepada Allah SWT, kan. Rasanya insya-Allah setakat ini saja yang kita akan sambung lagi pada malam ni, yang kita nak masuk ayat ke-32, kan, tapi kita sempat. Amat menarik, kan, ayat 30 dan 48 ni, blok yang seterusnya. Dan ke mana-mana insya-Allah kita akan bincangkan tentang Allah SWT sebut tentang bulan, tentang malam, tentang fajar, subuh, was-subhi idza asfar, kan. Ini amat menarik, kan. Kenapa tiba-tiba muncul cerita tentang bulan ni, kan. Kalla wal qamar, kan. Insya-Allah malam ni kita akan bincangkan perkara ni, kan.
Moga-moga Allah SWT memberi petunjuk dan kejelasan kepada hati kita untuk memahami kitab Allah SWT ini. Kita minta doa kepada Allah. Jangan putus-putus minta doa kepada Allah supaya Allah memahamkan kita tentang Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW ini, terutama Al-Quran ini, seperti mana yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat, dan memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan dia, menjadikan dia hujah dalam hidup kita dan melaksanakan dia dalam kehidupan kita sehinggalah akhir hayat kita di atas muka bumi ini kan. InsyaAllah saya sudah ingat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr.